Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita sekarang adalah Sahibus Samahah Dr. Luqman Abdullah yang merupakan Mufti Wilayah Persekutuan. Mohon Sahibus Samahah mengulas sedikit tentang bagaimana keadaan kita sekarang ini untuk dalam kita mempertingkatkan kasih dan cinta kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau kebiasaannya di wilayah persekutuan, di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri diadakan maharajan ataupun perhimpunan-perhimpunan sebagai tanda kasih dan sayang kita kepada Sayyidina Rasulullah. Jadi dalam tempoh PKPB ini, bagaimana selayaknya umat Islam untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih mereka? Sebagaimana kita tahu, kita digalakkan sentiasa untuk berselawat dan mentakzimkan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun dalam banyak ayat membesar dan memuji serta mentakzimkan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita umat Islam sudah lebih aula lagi lah untuk sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan memuji Rasulullah SAW dalam setiap musim dan masa. Cumanya dalam kemunasabahan bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini dari segi sejarahnya adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya mengingatkan kita kepada peristiwa kelahirannya, dan dengan itu lantas kita sama-sama memperingatkan tugasan kita yang asas tadi untuk membesar dan mencintai Rasulullah SAW. Maka dengan munasabah ini kita sama-sama memperingati anak-anak kita, saudara mara kita, generasi sekarang untuk memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah yang akan lahir. Dengan itu akan kita zahirkan pun dalam amal ibadat kita, dalam pematuhan kita kepada syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di musim begini tentunya kita ada limitasi tertentu untuk mengadakan sambutan secara besar-besaran seperti biasa. Tapi janganlah dengan limitasi ini menghalang kita untuk menzahirkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan limitasi ada, masih banyak ruang untuk kita sama-sama berselawat Rasulullah, mendendangkan qasidah, memuji Rasulullah dan bermadah kepada Rasulullah SAW, yang mana dengan ini tentunya akan menarik perhatian generasi sekarang untuk terus sama cinta dan kasih kepada Rasulullah SAW. Okey, soalan terakhir saya bersama. Dalam tempoh PKPB ini kita lihat kemunculan ramai para pendakwah yang membuat dakwah secara online. Sebahagian daripada mereka ada juga laporan-laporan yang mengatakan bahawa terdapat sebahagian daripada mereka yang tidak memiliki tauliah khusus daripada, terutama kalau dalam konteks Kuala Lumpur ni, daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Bagaimana konteks Pejabat Mufti melihat perkara ini dari segi sudut perundangan? Silakan. Dari segi perundangan, kita ada dalam ini memang itu jelas untuk membuat sebarang pengajaran di wilayah persekutuan, mereka perlu mendapat tauliah daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Dan mereka boleh saja memohon secara datang terus ke Pejabat Mufti ataupun melalui borang boleh di-download daripada website Mufti, dan prosesnya tidak susah. Mereka hanya perlu mengisi borang dan ada sedikit proses terduga yang dilaksanakan oleh pihak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan oleh panel yang berkaitan, dan Pejabat Mufti akan mengeluarkan tauliah untuk mereka ini. Jadi tidak perlu mereka ini susah payah sebenarnya untuk mendapat tauliah. Cuma dari segi perundangan memang mereka perlu dapat tauliah, dan bahagian penguasaan di bahagian Jawi akan melaksanakan tugas mereka, tanggungjawab mereka untuk memantau perkara ini sebenarnya. Jadi tauliah ini sebenarnya untuk memastikan mereka yang mengajar agama ini benar-benar berkemampuan, benar-benar kompeten untuk mengajar agama. Kerana kalau tidak ada peraturan begini, pelbagai pihak akan ingin melaksanakan ajaran agama Islam ini dalam bentuk pengajaran yang mana mereka sebenarnya tidak lagi sampai ilmu dan kebolehannya untuk mengajar ilmu agama. Ini kita bimbang. Soalan tambahan saya bersama. Jika sekiranya mereka ada satu tauliah di wilayah saja, apakah mereka, sebab ini pernah dikemukakan soalan oleh para pendakwah yang kebanyakan pendakwah bebas penuh masa, tidak melibatkan pegawai kerajaan, hatta pegawai kerajaan pegawai agama pun mereka juga turut tidak terkecuali dalam soal ini. Hatta pegawai JAKIM seperti kami pun terpaksa mengambil tauliah. Adakah mereka bertanya, kalau mereka memiliki tauliah wilayah, apakah mereka tidak perlu ambil di Selangor, di Sabah, di Pulau Pinang dan sebagainya? Apa komen saya? Mereka tertakluk kepada peraturan negeri yang berkenaan.
semata-mata mempunyai tauliah di wilayah persekutuan itu bukan bermakna mereka bebas di negeri-negeri lain. Mereka perlu akur kepada peraturan negeri-negeri berkenaan yang tentunya juga ada kaedah dan cara yang tertentulah untuk pengurusan tauliah ini. Dan penguasaan di pihak stesen media umpamanya, kebanyakan mereka memanggil para pendakwah ke siaran ataupun channel mereka berdasarkan kepada merit mereka sendiri tanpa melihat, dan sebahagian daripada itu banyak diperhatikan, sebahagian pada mereka agak arrogant, agak untuk keras kepala lah, untuk orang kata pergi ke pejabat mufti, dia kata susah nak berdakwah macam ni. Apa komen sahabat semua? Ini soalan terakhir. Jadi sebenarnya kalau kita hidup dalam dunia ini penuh dengan peraturan. Di semua tempat kita pergi ada peraturan. Bahkan di atas rumah kita sendiri pun ada peraturan yang kita tentukan kepada anak-anak kita. Jadi apatah lagi dalam mengurus sebuah negeri, pihak berautoriti agama tentunya terpaksa mengadakan peraturan tertentu bagi mengawal sesuatu perkara. Jadi ini perkara biasa di semua tempat di atas dunia ini, bukan saja di tempat kita sini, tapi di luar negara pun ada peraturan. Itu pasal kita akur dan kita patuh. Jadi itu saja. Soalnya soal kepatuhan kita kepada peraturan yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Masuk dalam ulil amri juga lah tu. Ya, ulil amri. Kalau kita mengajar orang untuk taat, sedangkan kita sendiri tak boleh taat, macam mana Kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu awaj. Macam mana bayang nak betul kalau tiang membengkok. Terima kasih saya bersama Dr. Luqman atas perkongsian ilmu, dan juga yang berusaha Tuan Haji Muhammad Najib yang merupakan pengarah jawi Seusaha Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan pengurusi Masjid Wilayah Persekutuan, dan juga yang berusaha Tuan Haji Muhyiddin Aziz, Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.